Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, semua pelajar. Sihat ke hari ni? Mata ujian, semua dah cek kan? Okey. InsyaAllah usaha sama-sama dengan saya. Tak ada yang mustahil. Okey. Boleh dapat markah yang lebih bagus. Kita usaha betul-betul untuk peperiksaan akhir tahun ya. Okey, untuk hari ni cikgu nak masuk pada bab 11 iaitu transformasi isometri. Okey. Apa yang dikatakan dengan transformasi? Masuk 11.1 transformasi. Yang pertama kita nak belajar 11.11 memelihara perubahan bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek yang melalui transformasi dan seterusnya. Menerangkan idea padanan satu dengan satu antara titik-titik dalam transformasi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nak menerangkan apa itu idea kekongruenan dalam transformasi. So, untuk hari ini kita akan belajar dua ni. Okey, nampak panjang kan? Sebenarnya mudah saja. Okey, jom kita tengok apa yang dikatakan dengan transformasi. Okey. Transformasi dalam bentuk saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek. Transformasi ni dia melibatkan pemilihan titik pada suatu satah. Okey, sekarang kita tengok gambar rajah. Okey, ini yang pertama ini merupakan translasi. Yang kedua ini reflections ini maksudnya pantulan. Okey, ya. Yang ketiga ini rotation. Rotation sebenarnya apa? Apa maksud rotation? Perubahan kedudukan. Okey, dilation ni maksudnya pembesaran atau kita kecilkan. Biasanya kita akan belajar macam mana nak besarkan image atau daripada objek kepada image. Okey. So tengok. Sebelum transformasi berlaku, bentuk rajah asal kita namakan sebagai objek. This one is object. Okey, sebelum transformasi berlaku, kena ada objek. Okey. Selepas transformasi, bentuk yang terhasil itu kita namakan sebagai image. Okey, yang asalnya objek yang kita dapat selepas transformasi adalah image. Okey. Transformasi merupakan padanan suatu titik pada suatu satah. Okey, jadi kita tengok apa yang dimaksudkan dengan padanan suatu titik pada suatu satah. Okey, apabila objek bergerak dalam satu transformasi, setiap titik objek itu mengikut corak pergerakan yang sama. Okey, apabila suatu objek bergerak dalam satu transformasi, setiap titik objek itu akan bergerak mengikut corak pergerakan yang sama. Okey, jom kita tengok. Okey, contoh. Okey, sekarang transformasi. Okey, transformasi merupakan suatu pergerakan dengan orientasi. Okey, dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Okey, objek dan imejnya mempunyai rupa bentuk yang sama. Okey. Rajah di sebelah merupakan pergerakan objek A, B, C ke imej. Okey, bila imej dia akan ada tanda koma atas ni. Dengan pergerakan 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Okey, sekarang okey, A, B, C, D tak bertanda ini merupakan objek. Okey, ini merupakan objek. Okey, yang A, B, C, D ini merupakan image. Okey. So, dia kata
Rajah sebelah merupakan pergerakan objek ABC ke image dengan pergerakan 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Jom kita tengok. Betul ke? Transformasi dia kata, bila satu titik bergerak, okey, maksudnya titik-titik yang lain akan bergerak dalam bentuk pergerakan, corak pergerakan yang sama. So, dia kata kat sini bergerak 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Jom kita tengok. Cek dulu untuk A. Okey, kita tengok A. So, A. Kita akan padankan dengan A objek dengan A image. So, daripada sebenarnya kita dah belajar satah dan sebagainya kan. So, dia kata A akan bergerak 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. Okey, betul? Ke kanan. 3 ke kanan. Okey, sampai sini. Okey, so. Dan 3 unit ke atas. Bergerak lagi ke atas. 1, 2, 3. Jadi, transformasinya A objek bergerak 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Barulah dapat A image. Okey. Hukum transformasi dia cakap. Jika satu titik bergerak 3 unit ke kanan, 3 unit ke atas, semua titik A, semua titik lain B, C dan D bergerak dengan pergerakan yang sama. Macam mana? Jom kita tengok. Betul ke? Okey. Saya delete dulu yang ni. Okey. Saya sapu padam. Okey. So, sekarang kita nak tengok yang mana? Kita tengok C. Boleh? Okey. Jom kita tengok C. Kita warnakan dengan warna biru. Okey, C. So, C image, C objek. Dia kata objek akan bergerak 3 ke kanan. 1, 2, 3. Betul? Kemudian 3 ke atas. 1, 2, 3. Inilah merupakan transformasi. Okey. So, jadi nanti soalan kita akan jumpa. Dia akan beri arahan. Okey. Titik ni bergerak. Contohnya 4 unit ke kanan. Okey. Kemudian 3 unit ke atas. Jadi kita akan buat macam inilah untuk dapatkan dia punya image. Okey. So, boleh setakat ni. Kita tengok contoh. Okey. Ingat tadi, transformasi ni tidak akan merubah bentuk. Okey. Kemudian transformasi hanya berubah kedudukan sahaja. Rupa bentuk tidak berubah. So, dia kata contoh satu. Antara berikut, yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa? Okey, tengok A. Adakah ia transformasi? Ya, transformasi kerana tidak mengubah rupa bentuk A dan B adalah sama. Okey, yang berbeza hanyalah kedudukan. Okey, tengok B. Sama ke N dan M ni? M ke N? Sama ke? Transformasi sama. Kenapa? Hanya berubah kedudukan, tidak berubah bentuk. Tengok C. Daripada P ke Q. Adakah P dan Q sama bentuknya? Bukan transformasi kerana berubah rupa bentuk. Tengok D. Daripada K ke L. Bukan transformasi kerana berubah rupa bentuk. So, konsepnya ingat, transformasi mana dia tak akan merubah rupa bentuk, dia hanya mengubah kedudukan sahaja. Okey, konsep yang kedua. Okey, jika satu titik pada objek tu bergerak, okey, semua titik lain pada objek tu akan bergerak dengan corak pergerakan yang sama. Macam contoh sebelumnya, A objek ke A image, dia bergerak 3 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Jadi semua titik lain B, C dan D bergerak dengan corak pergerakan yang sama. Okey, itu asasnya. Okey. Tengok contoh kedua. Okey. Tak apalah contoh dua ni. Tengok. Rajah di sebelah menunjukkan A, B, C, D, E, F adalah objek. Manakala P, Q, R, S, T, U adalah image. Okey, nyatakan image bagi titik C.
Okey, A, B, C, D, E, F. Ini adalah objek. Okey, dan ini merupakan image. Okey, jadi untuk titik C. Okey, kita tengok untuk titik C dikatakan nyatakan image bagi titik C. So, C di sini. Okey. So, image bagi titik C adalah kat mana? Kita tengok mana yang sama pada image dia. Daripada objek dengan image, mana yang sama? Titik T. Betul? Okey. Image bagi titik C adalah T kerana bentuk yang sama tetapi kedudukan yang berlainan. Okey, kemudian garis AB. Yang mana satu garis AB? Mana satu garis AB? AB sama dengan yang mana? Sama dengan SR. Betul? Image bagi garisan AB adalah RS ataupun SR kerana image itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Okey. Kemudian sudut ini sudut BCD. Mana sudut BCD? Okey, sudutnya BCD. Sudut ni yang mana yang sama? Sudut STU. Okey. Sama kan? Betul? Jadi, image bagi sudut BCD adalah sudut STU kerana sudut BCD mempunyai saiz yang sama dengan sudut STU. Itulah. Pada transformasi ni dia ada objek dan dia ada dia punya image. Okey, boleh setakat ni? Okey, kita masuk pada 11.12. Apa yang dimaksudkan dengan kekongruenan? Okey, dua objek dikatakan kongruen jika dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk, saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya. Okey, maksudnya macam mana pun orientasi pergerakan dia. Dua objek adalah kongruen jika syarat dia mempunyai bentuk saiz yang sama. Okey? Tanpa kira orientasi pergerakan. Jadi dua objek, ingat konsep dia mesti bentuk dan saiz yang sama. Okey, alat biasa yang digunakan untuk menentukan kekongruenan biasa kita gunakan pembaris, protektor, jangka lukis dan kertas surih. Okey, kertas surih tu kertas kraft lah. Okey, tengok. Okey. Tengok segitiga ABC sama dengan image. Ini objek, ini image. Okey, dua ni adalah kongruen walaupun macam mana pun dia punya orientasi pergerakan dia. Okey, anda boleh gunakan alat ini untuk meneroka sifat kekongruenan. Okey, jom tengok contoh 3. Antara dua pasang rajah di bawah, yang manakah kongruen dan nyatakan sebab. Tengok orientasi ialah hala sesuatu, contohnya arah jam, lawan arah jam, sebelah kiri, sebelah kanan, ini semua merupakan orientasi. Maksudnya hala. Okey, hala sesuatu. Okey, contoh. Kereta Ali bergerak ke kiri. Itu hala. Bergerak ke kiri, ke arah kiri. Itu merupakan hala. Okey, Ahmad kayuh bercikal ke kanan. Itu hala. So, itu ialah yang dimaksudkan dengan orientasi. So, kita tengok. Okey, ingat balik kongruen. Apa yang dikatakan dengan kongruen? Bentuk dan saiz yang sama. Okey, so kita tengok. A, kongruen ke? Tidak. Kenapa? Saiz yang tidak sama. B, kongruen. Kenapa? Saiz sama walaupun kedudukan dan orientasinya tidak sama. So, ini yang dimaksudkan dengan orientasi.
tasi, hala sesuatu. Okey. Kongruen, perihal, sama bentuk dan sama saiz. Okay. So, itu untuk hari ni lah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan transformasi? Okey, apa itu transformasi? Okey, apa itu kongruen? Very easy hari ni. Jadi, saya tak guna buku. Saya tak guna buku modul. Kita cuba buat. Jom cuba 11.1. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Mudah je sebenarnya. Okey, cuba buat. Tulis jawapan je. Tak payah lukis. Okey, tulis jawapan saja dan hantarkan pada saya. Okey, insya-Allah saya akan sediakan video untuk jawapan dia. Okey. Best wishes for all of you. Jom sama-sama dengan cikgu. Okey. New norm ni memang menduga kita macam-macam. Jika ada sebarang masalah, contohnya masalah data dan sebagainya, beritahu cikgu, semampu mana cikgu boleh tolong, cikgu akan tolong. Okey, jika nanti ada masalah, tolong join kelas. Okey, saya memang terpaksa buat video sebab saya nak sangat buat GM. Tapi saya dengar keluhan ramai yang tak dapat, ramai yang ada masalah data dan sebagainya. Ini adalah saya fikirkan cara yang terbaik dan selamat untuk semua orang. Okey, saya buat, saya present ni. Jadi anytime awak ada rezeki boleh tengok, boleh study, boleh ulang. Okey, saya harap membantu kamu semualah. So my students, tolong beri perhatian, jom buat sama-sama dengan cikgu. Boleh? Okey, apa-apa soalan, tolong PM saya ya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat belajar.